tak jumpa lah. Memang kita tak jumpa lah nak cari pasangan hidup yang semua dah sama. Tapi ada perkara-perkara ataupun bahagian-bahagian dalam hidup kita, kita kena sama dengan pasangan kita, barulah dapat bentuk rumah tangga yang bahagia. Kalau semua benda tak sama, dia akan jadi masalah. Okey. Pandangan fuqaha tentang kafaah dalam perkahwinan. Yang pertama, mazhab Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah berpendapat bahawa kafaah diambil kira dalam perkahwinan. Jadi ketiga-tiga mazhab Ahlus Sunnah ini dalam bidang fiqh ini bersepakat bahawa kafaah ini perlu dalam perkahwinan. Tapi ada yang mewajibkan dan ada yang sekadar menggalakkan sahaja. Mazhab kedua, Abu Sufyan As-Sawri, sebahagian ulama Hanafiyah, Ibn Hazm dan Ahmad bin Hanbal dalam satu riwayat pendapat bahawa kafaah tidak perlu yang mikir dalam perkahwinan dalam apa keadaan sekalipun. Jadi sebagai ulama dia berpandangan bahawa kafaah ni, sekufu ni, setaraf ini dia tidak perlu langsung dalam perkahwinan. Jadi kalau kita nak ambil pandangan, kita ambillah pandangan yang secara jumhur bahawa empat mazhab fiqh itu yang kita berpegang pada Ahlus Sunnah wal Jamaah bersetuju bahawa kafaah ini perlu dalam rumah tangga. Okay, apakah dalil yang jumhur pakai? Antaranya hadis, ala la yuzawwijun nisaa illa al-awliya wa la yuzawwajna illa minal aqfa. Berhati-hatilah, wanita tidak boleh mengahwinkan dirinya melainkan walinya, dan jangan dikahwinkan mereka melainkan dengan lelaki yang kufur dengan mereka. Riwayat Abu Hakim. Dalam satu hadis lain Nabi bersabda, la nikaha illa biwaliyin. Jadi nikah itu mesti kena dengan walinya. Dan juga Nabi kata, hendaklah walinya itu menikahkan si perempuan itu dengan yang sekufu dengannya. Maknanya Nabi pun suruh menikahkan, wali pun menikahkan anak perempuan ke, adik perempuan dia ke, cucu perempuan dia ke, dengan suami, dengan lelaki yang sekufu. Hadis lain, salasun la ya'khadna as-salatu idza atat wal janazatu idza hadarat wal ayyam idza wajadat laha kufha. Ada tiga perkara tidak boleh dilewatkan solat apabila tiba waktunya. Dia kata tiga benda tak boleh lewat lah. Dia sampai dia solat, kena sembahyang. Kalau tak sembahyang pun waktu itu tetap masuk. Kita tak boleh kata jangan masuk dulu waktu. Waktu solat bila tiba waktunya dia akan masuk. Jenazah apabila sudah tiba. Jadi amalan kita sekarang ni, banyak tempat saya tengok semua dah menyegerakan urusan jenazah. Kalau meninggal petang, malam tu bumi. Kalau meninggal malam, pagi esok di bumi. Kalau meninggal pagi, sedang tengah hari tu dah ke bumi lah. Jadi amalan kita sekarang dah berkira. Sebab Nabi pun suruh kita menyegerakan urusan jenazah. Tunggulah. Selain mana dari KL, dari Sabah, Selawak, Selangor tak payah. Siapa yang boleh urus, kita uruskan dengan secepat yang mungkin. Dan wanita tanpa suami apabila memperolehi lelaki yang kufur. Jadi Nabi kata bila seorang wanita itu, seorang perempuan itu dia ada calon suami yang sekufu dengannya, Nabi kata nikahkanlah dia secepat yang mungkin. Dari pada ayat Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum lelaki adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Surah An-Nisa ayat 34. Jadi dalam banyak hal dalam agama kita, lelaki adalah pemimpin pada kaum wanita. Yang paling utama sekali yang memang tak akan berubah, solat. Solat mesti orang lelaki jadi imam kepada orang perempuan. Nak kira perempuan itu isteri dia ke, yang bukan mahram ke, tak jadi masalah. Selama-lamanya lelaki adalah imam dalam solat kepada orang perempuan. Biarpun yang menjadi imam tu anak si perempuan itu sendiri, cucu si perempuan itu sendiri, tetap dia lebih layak untuk
menjadi imam daripada orang baik lain. Dan juga di samping itu dalam keluarga pun si suami adalah ketua dalam keluarga. Bila ketua dalam keluarga, jadi dia ada satu power di situ, suami. Dia ada power sebagai ketua keluarga. Kalau kita nak jadi pemimpin ni tuan-tuan, kita kena ada satu power yang bagi orang yang kita pimpin tu dia hormat kita. Kalau kita jadi ketua, jadi pemimpin, tak ada apa-apa keistimewaan, orang pandang aku jadi ketua lah, bukan macam aku je, teruk pada aku lagi, tak layak jadi ketua. Betul juga dalam rumah tangga tak? Bila suami ni nak jadi ketua keluarga, nak pimpin keluarga, dia kena ada satu power atau satu kelebihan yang isteri dia tak boleh melebihi suami. Kelebihan apa? Betul lah, mungkin dia kaya ke, dia cerdik ke, dia bijak ke, dia banyak harta ke, apa-apalah. Tak, kelebihan yang maknanya kalau segala serba-serbi isteri lebih daripada dia, nah, ini dia akan jadi satu kesukaran lah untuk dia nak memimpin isteri dan anak-anak dia. Dalam ayat lain, walir rijali alaihinna darajah, dinyakan tetapi para suami punya satu tingkat kelebihan daripada isterinya. Surah Baqarah ayat 28. Okey, kita tengok sifat-sifat yang diambil kira dalam kafarah, ya. Jadi kalau kita nak kira dari segi setaraf ataupun sekufu, apakah ciri-ciri sekufu yang boleh diambil kira ataupun yang kita ambil kira dalam nak menentukan setaraf tak setaraf antara si suami dan si isteri, ya. Okey, mazhab Syafi'i berpendapat kafarah itu 6 perkara. Ini pandangan mazhab Syafi'i. Maksudnya setaraf itu pada 6 perkara. Yang pertama nasab. Nasab ni apa? Keturunan, keluarga. Apa contohnya keluarga? Kalau anak raja dengan anak raja, itu saudara. Anak menteri dengan anak menteri, menteri dengan menteri, jutawan dengan jutawan. Itu je. Anak raja dengan anak raja, anak menteri dengan anak menteri, anak orang yang dihormati dengan anak orang yang dihormati, anak terima dengan anak terima. Anak orang beragama dengan anak orang yang beragama. Begitu. Nasab dia, kalau nasab yang mulia, mesti kita kena cari nasab yang mulia. Jangan kita, anak kita lah ayah ustaz, maknanya anak tu anak berustaz, dia cari kahwin dengan suami tu pun lagi dah tak sesuai lah. Kan dari segi nasab tu dah memang kalau keluarga orang baik, cari keluarga orang yang baik-baik. Kedua, merdeka. Sebaik-baiknya kahwinan dengan yang merdeka, bukan kahwinan tapi sebenarnya apa pun ada. Yang ketiga, sejahtera daripada ain-ain yang mengharuskan khiyar. Sehingga kita masuk lagi bab fasah. Fasah dia akan cerita bab ain-ain yang mengharuskan khiyar ataupun kecacatan ataupun penyakit-penyakit yang membolehkan khiyar, itu memilih antara nak bercerai ataupun tidak bercerai. Kalau boleh, maknanya dia banyaklah sebab-sebab yang boleh membawa cerai. Antaranya hati pucuk, gila, sopak, penyakit kusta, HIV dan sebagainya. Itu antara perkara ain yang boleh membawa fasad. Jadi kalau nak pilih, kalau isteri sehat, saya wafiat, tiba-tiba nak kahwin dengan suami penyakit kusta, katakan, tak sesuai lah, tak setara dari segi kesihatan di situ. Yang keempat, ifah, iaitu beragama Islam dan iltizam dengan perintah agama dan tidak melakukan perkara yang haram. Jadi kalau orang baik, kena kahwin orang baik. Jangan orang baik kahwin orang jahat. Kalau isteri baik, kahwin dengan cari suami yang orang baik. Suami baik, cari isteri orang baik. Barulah dia setara, dia sekufu dalam perkahwinan. Nah, sebaik-baiknya cari orang yang baik. Kemungkinan suami baik, isteri tak baik. Kira suami dia ada niat nak bentuk isteri, boleh juga. Tetapi sebaik-baiknya carilah yang baik. Kalau orang baik, kalau orang jahat, carilah orang jahat. Sebab perkahwinan kita tak ada satu kepastian. Kita boleh bentuk dah isteri kita yang jahat pun jadi baik, boleh bentuk.
Sebab kahwin boleh tentu kita boleh bentuk suami kita yang jahat menjadi baik dulu. Jadi kenapa kita ambil risiko nak bentuk orang jahat jadi baik ni bukan semestinya melalui perkahwinan. Tak kahwin pun kita boleh bentuk orang jadi baik. Yang kelima, hirfah itu berkerjaya. Kerjaya pun dia ambil kira juga. Kalau suami, isteri bekerja, suami bekerja. Suami bekerja, kalau isteri tak bekerja pun tak jadi masalah. Kalau suami itu kerja businessman, isteri kena businessman. Suami kalau isteri businessman, suami kena businessman. Kalau isteri menteri, ada menteri bujang, ada sebenarnya menteri bujang, menteri perempuan bujang. Kalau menteri perempuan kena kahwin dengan menteri lelaki. Doktor kahwin dengan doktor, engineer kahwin dengan engineer, cikgu kahwin dengan cikgu, ustaz kahwin dengan ustazah. Bukan gitulah. Kalau nak kira dari segi kerjaya. Yang keenam, umur, iaitu tidak terlampau jauh perbezaan umur suami dan isteri. Sekiranya seorang lelaki yang lanjut umur, ia tidak dianggap sekufu dengan anak gadis bawah umur balik. Jadi kalau dari segi umur pun memainkan peranan. Kalau umur dah 60 kahwin dengan anak dara umur 20, itu tidak sekufu. Kalau nenek umur 70 kahwin dengan suami umur 30 pun tidak sekufu dari segi umur. Jadi dari segi umur pun kena cari yang sekufu. Maknanya jangan jauh sangat perbezaan. Tak, beza 2-3 tahun, 5 tahun tu boleh kira. Kalau sampai 2-30 tahun, itu tidak dikira sekufu. Tapi boleh je lah, tak jadi masalah. Kita cerita ni maknanya yang digariskan oleh mazhab Syafi'i, apa kriteria setara itu. Okay, ada 6 itu mazhab Syafi'i punya pandangan. Yang kedua, mazhab Hanafi, 6 perkara juga. Pandangan mazhab Hanafi yang pertama, nasab sama juga dengan mazhab Syafi'i. Dari segi nasab yang dikira, kalau anak orang baik kahwin dengan anak orang baik, anak ustaz kahwin dengan anak orang beragama jugalah, keturunan mulia dengan keturunan mulia, kalau keturunan raja biarlah dengan keturunan raja, keturunan bangsawan dengan keturunan bangsawan. Yang kedua, Islam. Dan mazhab Hanafi menggariskan Islam sebagai kafaah. Mazhab Syafi'i tak gariskan Islam. Tapi kalau kita tak gariskan Islam tak jadi masalah. Sebab apa? Dah memang syarat untuk nikah. Untuk nikah tu kena pengantin lelaki mesti beragama Islam, pengantin perempuan mesti beragama Islam. Jadi tak timbul soal sekufu tak sekufu, dah memang kita kena kahwin dengan sesama Islam. Yang ketiga, iltizam dengan perintah agama, sama juga dengan mazhab Syafi'i. Maknanya kalau iltizam dengan perintah agama, carilah orang yang sama juga yang patuh pada perintah agama. Yang keempat, merdeka, sama juga. Yang kelima, harta. Mazhab Syafi'i dia tak sebut harta, dia hanya sebut berkerjaya. Harta pun memainkan peranan dalam nak menentukan sekufu atau tidak sekufu. Maknanya kalau boleh, orang kaya kahwin dengan orang kaya, orang banyak harta kahwin dengan orang banyak, jutawan kahwin dengan jutawan, hartawan kahwin dengan hartawan, bilioner kahwin dengan bilioner. Orang yang dari keturunan bangsawan kena kahwin dengan keturunan bangsawan. Harta memainkan peranan penting dalam hidup. Tak ada orang nak hidup apa kerana. Kita bukan macam Nabi dan para sahabat yang tolak kekayaan untuk sengaja hidup susah semata-mata sebab nak mudah beramal kepada Allah SWT. Kita ni tak boleh. Tak ada orang pada zaman sekarang sanggup tolak harta, tolak kekayaan, tolak kesenangan semata-mata nak memudahkan beribadah kepada Allah. Tak ada orang zaman sekarang yang sanggup buat macam itu. Kalau ada pun 1.5 juta gitu. Melainkan kita ambil juga harta, kita ambil juga kesenangan dunia, tetapi sama ada kita ambil itu berpada-pada ataupun kita ambil juga dari orang kaya juga apa, tapi kita belanjakan pada tempat yang betul. Tak jadi masalah kok kita mengumpul harta, selagi mana harta yang kita kumpul itu dapat daripada sumber yang halal dan kita belanjakan pun di pada jalan yang halal. Yang keenam, bekerjaya atau pekerjaan pun sekufu, samalah.
Yang beza mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i dari segi harta lah. Mazhab Syafi'i tak menentukan harta sebagai setara. Okey, Imam Malik pula ada 3 saja. Imam Malik mazhab Maliki menggariskan 3 perkara saja yang diambil kira sebagai kafaah. Yang pertama agama. Agama pun tak jadi isu lah, sebab aku memang kahwin Islam. Merdeka sama juga, selama ada sejahtera pada aib-aib yang dia boleh pasahkan kahwinan. Sama juga dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i menggalakkan bahawa kalau nak kahwin, cari, kalau orang sihat, carilah orang yang sihat. Dah lebih kurang dekat 20 tahun nak kita ada syarat untuk kahwin. Kita tambah syarat tu nak menikah. Buat mula nikah mesti buat pemeriksaan HIV. Jadi dalam dekat 20 tahun kita wajibkan syarat. Jadi kalau orang buat pemeriksaan HIV, kalau si lelaki tu dia positif HIV, yang perempuan negatif, boleh je kahwin, tak ada masalah. Jadi kita bagi kaunseling, bagi nasihat pula. Kalau yang perempuan tu negatif, yang lelaki perempuan tu positif, lelaki negatif, nak kahwin, boleh, tak jadi masalah. Tak, dia bukan sampai tahap haram. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, sebaik-baiknya kalau sihat, kahwinlah dengan orang yang sihat. Janganlah kahwin dengan orang yang punya penyakit-penyakit aib. Contohnya macam gila, sokok, kusta, HIV, mati pucuk. Perempuan yang ada masalah dengan dia punya alat kelamin. Okay, mazhab Hambali, kafaahnya ada 2 je. Pertama dari segi agama, yang kedua dari segi nasab atau keturunan. Jadi kalau kita tengok semula yang kita baca tadi, yang paling banyak sekali menggariskan ciri-ciri kafaah itu mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Itu menggariskan 6 ciri-ciri kafaah dalam memilih pasangan hidup. Sementara riwayat beliau berpendapat kafaah itu ada pada 5 perkara. Ada pandangan lain, dia tak sebut sini pandangan siapa. Kafaah itu pada agama, pada nasab, merdeka, pekerjaan, kesenangan. Kurang ingat tadi garis oleh Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Okay. Sejauh mana kafaah diambil kira dalam perkahwinan? Ada mazhab yang mewajibkan kafaah dan ada mazhab yang sekadar menggalakkan kafaah. Mazhab Hanafi, kita tengok mazhab Hanafi dulu. Ada beberapa pendapat tentang kafaah ni mazhab Hanafi. Riwayat Hasan bin Ziyad daripada Abu Hanifah bahawa kafaah merupakan syarat sah akad nikah. Ada pandangan Hanafi, bukan pandangan keseluruhan Hanafi. Ada pandangan Hanafi kata kafaah hanya syarat sah akad nikah. Maksudnya kalau kahwin dengan yang tak sekufu dengannya, akad nikah tak sah menurut pandangan Hanafi. Apabila seorang wanita yang cukup umur dan berakal mengahwinkan dirinya dengan lelaki yang tidak kufu, sedangkan walinya tidak redha dengan perkahwinan itu sebelum akad lagi, maka perkahwinan tersebut tidak sah. Kata kalau seorang wanita yang cukup umur, maksudnya wanita yang dah balik, dia kahwin, dia tu kaya, kahwin dengan lelaki yang miskin, dia nak kahwin dengan lelaki yang miskin. Kalau mana sesama wali dia tidak redha dengan pernikahan itu, mana akad nikah itu tidak sah. Tentu tak sah tak kalau wali tak setuju. Tapi prosedur kita, wali tak setuju, ada jalan keluar lagi tak? Boleh mohon guna wali hakim kalau wali tak setuju. Tapi pandangan daripada mazhab Hanafi ni, riwayat Hasan bin Ziyad ni kata bahawa tidak sah, mesti kafaah. Kalau tak kafaah, akad nikah tidak sah. Pandangan kedua daripada Muhammad bin Al-Hasan bahawa kafaah merupakan syarat nafas, lulus. Apabila syarat itu tidak dipenuhi, maka akad tergantung atau terhenti tawakuf di atas kelulusan wali. Pandangan kedua daripada Muhammad bin Al-Hasan beritahu bahawa itu syarat lulus, macam lebih kurang syarat
sah akad nikah juga lah. Kalau tak sekufu ataupun kafaah itu tidak dipenuhi, beliau juga berpandangan bahawa akad nikah itu tergantung. Tergantung ni istilah dia akad nikah tu dirosak, fasid, akad fasid, akad nikah yang rosak. Dia tergantung ini maksudnya dia kena nikah semula. Kalau kita akad nikah fasid, kita ni kena nikah semula lah. Contoh nikah tak ada wali ataupun tersilap wali. Dia kata ni tergantung, maknanya dia ni awang-awang kan. Pandangan pertama dia kata tak sah dulu. Pandangan kedua ni kata dia tergantung. Tergantung ni awang-awang yang maknanya kena, mungkin dia punya pandangan tu mesti kena tunggu salah seorang tu sekufu setara dengan seorang lagi dengan pasangan dia, barulah akad nikah tu jadi sah. Zahir mazhab, secara zahirnya, secara zahiriah atau secara yang jelas, kafaah merupakan syarat luzum dan syarat yang biasalah, syarat yang dilazimi. Apabila kafaah tidak dipenuhi, maka wali mempunyai hak membantah dan menuntut hakim pisahkan tafriq dan tuduh. Pentingnya kafaah ni. Tak, kalau mazhab Hanafi katakanlah tidak nikah, contohnya nikah di Thailand. Ada kes budak dua orang tu nikah kat Thailand. Yang perempuan tu anak orang kaya, lelaki tu orang biasa lah. Nikah kat Thailand, dia balik sini untuk daftar. Kita tahu dia ayah dia. Ayah dia file ke mahkamah untuk mengatakan bahawa perkahwinan ini tidak sekufu dan dia tak setuju dengan perkahwinan. Dia minta perkahwinan itu dipisahkan. Lulus dipisahkan, boleh dipisahkan. Sebab apa? Tak sekufu dan wali tidak redha dengan pernikahan itu. Sebab tu kalau ada anak-anak cucu yang nikah di luar negara, kalau wali tak setuju, balik sini kita boleh minta untuk difasahkan pernikahan itu. Itu kuasa wali. Ya, biar pakai nikah tu memang sah, nikah di sana sah, tapi balik sini kita boleh fasahkan pernikahan disebabkan alasan tidak sekufu. Itu mazhab Hanafi. Tapi ada kes yang mahkamah pergi memohon itu dan dipisahkan pernikahan itu sebab tidak sekufu. Dia pun biasanya tak sekufu kalau orang miskin ke apa tu. Kebanyakan mak ayah bila dah nikah, terutama bila dapat cucu kan. Tak apalah, biarlah mereka bersama lah. Penting dapat cucu lah. Tapi ada juga mak ayah yang tak puas hati, dia memang tak nak juga. Dia pun dah kahwin dapat cucu, tetap dia nak pisahkan perkahwinan sebab tak sekufu. Pandangan kedua mazhab Maliki kafaah merupakan syarat sah nikah pada perempuan yatimah yang dikahwinkan oleh bukan wali mujbir. Wali mujbir siapa? Ayah dan ayah berdayah. Ketika ditakuti berlaku angkara fasad pada perempuan itu dengan syarat-syarat tertentu. Mana pandangan mazhab Maliki, kalau wali mujbir yang menikahkan anak itu ataupun cucu itu, tak jadi masalah kalau tak sekufu. Tapi kalau bukan wali mujbir, contohnya abang, kok saudara, anak saudara yang menikahkannya perempuan itu yang tidak sekufu, mazhab Maliki kata tidak sah. Mesti kalau bukan wali mujbir, mesti menikahkan si perempuan. Kalau wali mujbir kita panggil sebagai wali apaan, menikahkan si perempuan itu mesti dengan yang sekufu dengannya. Ini pandangan Maliki. Bukan antara syaratnya nak dikahwinkan dengan lelaki yang kufu, tidak sah dikahwinkan dengan lelaki yang fasik. Kalau perempuan itu baik, pembina arak, zina dan sebagainya. Itu pandangan mazhab Maliki. Yang ketiga, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i berpendapat kafaah bukan menjadi syarat sah nikah, hanyalah syarat luzum saja. Maksudnya syarat dari segi kebiasaannya lah. Mazhab Syafi'i kata bukan syarat sah nikah. Maknanya kalau tak sekufu, nikah itu sah. Maka kafaah tetap diambil kira dalam perkahwinan, tetapi bukan sebagai syarat sah. Bahkan kerana ia merupakan hak perempuan dan walinya, mereka boleh menggugurkannya atau mempertahankannya.
maka sah kahwinan tanpa kafaah sekiranya mereka bersetuju menepikan kafaah. Ada mazhab Syafi'i dia lebih ringan dalam bab ni. Mazhab Syafi'i kata, kalau orang kaya, perempuan kaya kahwin dengan lelaki miskin pun tak jadi masalah. Perempuan kalau nak raja, lelaki orang ayat biasa kahwin pun tak jadi masalah. Yang penting wali dia bersetuju. Itu yang paling penting. Yang menjadi masalahnya, yang kes yang saya sebut tadi, wali tak setuju. Bila wali tak setuju, memang boleh difasahkan pernikahan kita. Jadi mazhab Syafi'i bukan wajib tetapi syarat yang sangat digalakkan. Mazhab Hambali ada dua pandangan tentang kafaah. Yang pertama kata kafaah itu syarat sah nikah. Sama juga mazhab Hambali pun ada yang pandangan mengatakan bahawa kafaah itu syarat sah nikah. Riwayat kedua, kafaah tidak menjadi syarat sah nikah. Ini pendapat yang asah, pendapat yang masyhur dalam mazhab Hambali. Hujah mereka sama dengan mazhab Syafi'i. Maka kafaah adalah hak perempuan dan para wali. Jadi dia kahwin dengan si lelaki tu, dua orang ni dia ada hak. Bukan setakat si perempuan ada hak, si wali pun ada hak. Kalau si perempuan setuju, wali tak setuju, wali boleh memfasahkan pernikahan ini. Kalau si perempuan, si wali setuju, yang perempuan tu tak setuju dengan pernikahan itu, yang perempuan itu pun boleh memfasahkan. Dia kena dua-dua setuju, barulah kahwinan itu boleh berjalan dengan baik. Tak menafikan banyak juga calon pilihan. Pertama, kalau anak perempuan ni wali tak suka tak, ayah tak suka ke, datuk tak suka ke, abang tak suka. Tapi pengalaman saya, bila dah kahwin tu, jarang sangatlah yang minta kahwinan itu dipasahkan. Sepupu ni pun dia ada dalam bab keturunan. Maaf ada yang dia nak dia keturunan Nabi. Jadi keturunan Nabi dia nak kahwin dengan orang keturunan Nabi. Okey, betul, tak jadi masalah. Tetapi kalau kahwin dengan bukan keturunan Nabi pun kahwin itu sah. Kalau nak sekufu dari segi itu boleh, tak ada masalah. Sebab ada kes kesian kalau dia keturunan Nabi perempuan dia bila cara lah. Orang biasa lah macam itu. Kau ayah tak bagi, tak boleh nak kahwin dengan keturunan Nabi. Sampai ketua tak kahwin. Ada beberapa orang sebut pertama yang perempuan lah, dia masalah. Jadi ini kalau boleh, maknanya kita kena faham betul, itu bukan syarat wajib. Kita nak dari segi nasab tu sama, boleh, tak jadi masalah. Tetapi anda kata tak jumpa yang satu nasab dengan kita sampai keturunan Nabi kata ya, boleh saja kahwin dengan nasab lain, tak jadi masalah, tak berdosa, nikah itu sah. Tak. Kadang-kadang yang daripada keluarga Nabi pun ada juga, yang tak seronok pun ada juga. Bukan semestinya keturunan Nabi ni semua orang baik-baik, yang tak seronok pun ramai juga. Ya. Jadi Al-Quran Allah ada sebut, inna akramakum indallahi atqakum, sebenarnya orang paling mulia di sisi Allah orang yang bertakwa. Kita pegang pada itu je lah. Soalan keturunan apa pun, datang dari mana sekalipun, warna kulit apa pun, duduk di mana sekalipun, tinggal di mana pun, yang paling penting sekadar Allah nilai dari segi ketakwaan. Kita pegang pada itu je. Okey. Pendapat yang utama. Okay, jadi pengarah kita ni dia telah menyimpulkanlah daripada syarat-syarat yang disebutkan tadi. Sekiranya kita anggap kafaah itu syarat sah nikah, berarti nikah itu tidak sah dari awal lagi jika perempuan itu bukan dengan lelaki tidak kufur dengannya. Wajiblah ditafriqkan, difarahkan suami isteri. Katakanlah syarat kafaah itu syarat sah nikah atau rupa nikah, awal-awal lagi nikah tak sah. Memang tak sah. Mana kita kena tambah satu lagi rukun lah, rukun nikah itu. Nanti lelaki, nanti perempuan, wali, saksi, ijab kabul dan juga kafaah. Jadi kita mazhab Syafi'i kita ambil 5 tu je. Maknanya 5 dipenuhi, insya-Allah akad nikah itu sah. Janganlah tambah satu lagi. Kalau tambah lagi berat kita. Yang lain tu hanya syarat-syarat
sunat. Sunat ni yang digalakkan saja. Tak dapat penuhi syarat lain tu, kafaah tak apa, boleh nikah. Kalau kita pegang pada mazhab Syafi'i lah. Kalau mazhab Hanafi dengan mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan satu pandangan daripada Hambali tadi, memang syarat sah, memang tak sah nikah kalau tak sepupu. Tapi kalau kita pegang pada mazhab Syafi'i, sah nikah biarpun tak sepupu. Perkahwinan tanpa kafaah adalah sah apabila perempuan dan walinya telah menggugur atau menepikan hak mereka dalam tuntutan fasakh. Maknanya kalau dua-dua itu setuju, maknanya okeylah, setuju. Si pengantin perempuan setuju, si pengantin lelaki setuju. Mana tak timbul isu lah mereka nak buat permohonan di mahkamah untuk memfarakkan perkahwinan ataupun untuk memfasahkan perkahwinan. Yang penting orang itu setuju. Yang orang yang tak setuju tak apa. Kata kalau yang tak setuju ni mak si perempuan tu, tak, mak si perempuan ni file permohonan di mahkamah, sedangkan pengantin perempuan dan walinya ayah itu setuju. Kalau sekadar mak tak setuju, permohonan tak dikira, boleh tolak permohonan. Sebab sekarang hak dalam perkahwinan itu hanya pengantin perempuan, pengantin lelaki, wali. Itu dia hak. Mak dia ke abang dia, kalau ketika tu wali di ayah, tok dia ke abang dia ke adik-beradik dia ke, yang lain dia nak file permohonan nak memisahkan pernikahan tu, tak boleh. Sebab mereka ketika itu bukan wali. Hanya wali dan pengantin perempuan saja atau pengantin lelaki yang berhak untuk memfilekan permohonan farakkan perkahwinan atau memfasahkan perkahwinan mereka. Okey, waktu yang diambil kira kafaah. Bila masa kafaah ini diambil kira? Aku 20 tahun lepas aku kaya. 20 tahun lepas aku jutawan. Tapi sekarang aku miskin, apa gedana. Tak apalah, semuanya kira aku ni kaya lah sebab 20 tahun lepas aku kaya. Ataupun sekarang aku memang miskin, tapi tak lama bisnes aku tu akan meletup. 10 tahun lagi pasti aku akan jadi jutawan. Boleh tak kira yang masa akan datang ataupun masa yang lepas? Dari segi kafaah ini, dalam jumhur fuqaha, kafaah ialah pada waktu akad nikah dilakukan. Kafaah tu dikira pada waktu tu, kerana kafaah dari segi nasab pada ketika itu, dari segi penyakit, aib pada ketika itu, dari segi harta ketika itu, dari segi kerjaya pada ketika itu. Jangan kira yang lepas, jangan kira yang akan datang. Yang lepas itu dah lepas, yang akan datang ni belum tentu. Tak ada orang boleh ramal 10 tahun akan datang pasti aku akan jadi orang kaya. Tak ada orang boleh ramal 10 tahun akan datang pasti aku akan dapat 3 orang anak. Tak ada orang boleh ramal boleh, tapi tak boleh pasti. Nah, kalau pria kita ramal, saya kan boleh jadi macam seolah-olah kita ni meramal masa depan lah. Kita boleh merancang, itu orang kata merancang, bukan meramal. Kita boleh merancang sesuatu, tetapi belum tentu perancangan kita itu akan berjaya. Tak, yang dah lepas tu lepas lah. Yang sekarang, kira yang sekarang ni status dia apa? Kaya ke, miskin ke, anak orang, anak raja ke, anak orang kebanyakan ke, menteri ke, businessman ke, kira pada waktu sekarang. Ya, sebab dunia ni dia tak boleh kekal. Kaya tak kekal. Dulu kaya, sekarang belum tentu kaya. Sekarang miskin, sekarang kaya, akan datang belum tentu kita kaya. Berarti kalau kafaah ada pada ketika akad, maka kemudian hilang selepas dukul. Katakanlah waktu dia akad nikah tu kaya, yang perempuan pun kaya, yang lelaki pun kaya. Lepas dukul maksudnya lepas berlaku persetubuhan 2-3 hari lepas itu, tiba suami jatuh miskin. Dia punya saham jatuh merenung, habis aset dia semua habis belaka, dia jadi orang miskin. Maka tidak memberi apa-apa kesan kepada akad dan boleh diperfasah. Biarpun 2-3 hari lepas itu dia jatuh miskin, apa kerana, tetapi akad nikah tak sah. Ikut yang mazhab lain pun semua kata sah berlaku. Sebab kalau yang kira kafaah itu wajib waktu akad nikah tu je. Selepas akad nikah tu kalau dah tak sekufu, tak apa, tak ada masalah. Tapi yang tu sebab tu boleh dah nak mufasah, tapi itu pulang lah. Katakanlah suami kaya, isteri kaya, kahwin.
Kahwin, suami jatuh miskin sehingga tak mampu nak bayar nafkah pada isteri. Tapi isteri nak muhafazah di mahkamah, boleh, tak ada masalah. Itu waktu, okey. Maka siapakah yang perlu diambil kira kafaah? Okey, siapa yang diambil kira? Adakah isteri, adakah suami, adakah dua-dua? Asalnya kafaah disyaratkan pada suami sahaja. Oleh itu tidak disyaratkan wanita mesti kufu dengan lelaki. Syarat kufu itu mesti pada si lelaki sahaja. Perempuan kalau tak sekufu dengan si lelaki tak ada masalah. Contohnya lelaki bangsawan harus berkahwin dengan perempuan biasa. Kalau anak raja tu lelaki kahwin dengan isteri dia orang biasa, boleh, tak ada masalah. Sebab kalau si lelaki tu lebih pada si isteri tak ada masalah. Sebab lelaki sebagai ketua keluarga. Ataupun anak jutawan kahwin dengan anak jutawan tu lelaki kahwin dengan perempuan kampung, boleh, tak ada masalah. Begitu juga lelaki kaya boleh berkahwin dengan perempuan miskin lagi fakir. Oleh kerana uruf dan budaya manusia menganggap suatu keaiban di keluarga perempuan dengan sebab suami lelaki tidak setara kufu. Kalau kita sekarang ni orang akan tengok kelebihan pada suami. Tak. Kalau isteri kaya macam mana pun, kalau suami miskin, tetap orang akan mengata bahawa tak layak dia beristeri isteri ni sebab dia miskin. Isteri anak gaji, suami rakyat biasa. Orang kata tak layak dikahwini isteri. Isteri dia anak gaji. Isteri dia pangkat besar, isteri dia menteri kata. Tak layak, dia tu kerja kerani kata. Tak layak dikahwin dengan isteri dia sebab isteri dia tu menteri. Tapi kalau sebaliknya, suami menteri, isteri orang biasa, mengapa? Tak ada masalah. Oh, dia kahwin dengan isteri, suami dia kaya. Sebab apa? Suami yang menanggung keluarga. Suami yang menanggung keluarga, suami yang bagi nafkah, suami yang jadi ketua keluarga. Dah tentu suami kena lebih pada isteri. Oleh kerana lelaki merupakan pemimpin dan penindak kepada perempuan, sekurang-kurangnya mestilah sama taraf dengan isterinya, kalau pun tak lebih. Paling kuat kena sama, baru kafaah. Kadang-kadang ada juga kawan lah, dia kahwin. Ramai juga yang kahwin dengan perempuan isteri yang lebih dari dia. Kadang-kadang ada kawan tu dia kerja, biasa dia kerja jawatan kamu, tapi isteri doktor. Kita tidak sekufu. Ada yang kerja biasa je, staf biasa, kahwin dengan isteri businessman, itu tidak sekufu. Ada kahwin dengan memang anak orang kaya, dia anak orang biasa, memang tak sekufu. Tetapi boleh itu bahagia, okey. Isteri tak buat apa-apa permohonan fasah di mahkamah, tak jadi masalah. Agar isteri dapat menerima dengan mudah segala arahan suaminya. Ini berkaitan dengan respek, hormat. Kalau suami nak marah isteri bekerja, abang tu gaji abang 1,000 sebulan, saya gaji saya 10,000 sebulan, abang tak layak bagi nasihat pada saya. Kena buah gitu tuan-tuan, blank gitu. Tak boleh nak cakap apa lagi isteri. Kalau isteri sound macam tu, abang anak orang kampung tu tak, saya ni kerabat dia gaji tu tak, abang tak usah cakap banyak dengan saya. Abang tu keluarga orang biasa, saya ni keturunan bangsawan. Jadi jangan pandai-pandai nak nasihat saya. Kena boh gitu tuan-tuan. Mati pay suami lah. Tak boleh nak nasihat apa lah. Abang saya ni menteri tu abang. Saya ni menteri. Saya pegang satu kementerian. Abang tu setakat jadi kadi daerah. Tak usah nak belakang nasihat saya. Kena boh gitu tuan-tuan, habis gitu. Blank tu. Tapi kalau isteri nasihat ke suami, suami sound gitu, tak ada masalah. Abang ni apa abang ni, isteri nasihat ke dia tak?
abang selalu boleh lewat dalam rumah ni? Awak tu orang kampung tu tak? Aku ni menteri, kerja saya buat. Awak tu sekolah habis dah jana je. Jangan pandai-pandai dah nasihatkan. Kalau suami bawa gitu tak jadi apa-apa kesan. Sebab saya memang suami sebagai tu. Tambahan pula orang lelaki memiliki kuasa talak. Tambahan pula suami ada kuasa talak. Bila suami ada kuasa talak, di situ dia ada lebih pada isteri. Bila dia ada lebih pada isteri, bab lain lebih lah, baru mendatangkan respect isteri dia. Kita nak jadi pemimpin tuan, antara benda-benda paling penting, yang paling penting lah, ahli bawa kita respect dia kita. So dia nak datang ke respect. Antaranya dengan credibility kita ataupun apa yang ada pada diri kita. Orang boleh respect. Bila kita, kalau orang kaya, kalau kita ni kaya tak, orang akan respect pada kita tak? Kalau kita ni kaya. Kalau kita ni pangkat tinggi, orang akan respect pada kita. Kalau kita ni ilmu tinggi, orang akan respect pada kita. Kalau kita ni pandai dalam sebi-sebi, orang akan respect pada kita. Kalau kita ni tak ada apa-apa tak, kenapa orang nak respect pada kita? Pasal awak angkat dia tu jadi ketua kampung katakanlah. Entah. Saja je angkat dia. Apa kelebihan dia? Tak ada kelebihan apa-apa pun, macam orang lain je, angkat je. Orang lain, dah orang lain lagi bagus. Saja je angkat dia jadi ketua kampung. Tak? Buat apa? Nak jadi pemimpin, jadi ketua, dia kena ada benda lebih pada orang. Kriteria yang kita anggap dia tu layak untuk pegang jawatan. Itu juga suami kena lebih pada isteri. Kalau boleh serba-serbi suami kena lebih. Nah, dari segi harta suami kena lebih, dari segi ilmu suami kena lebih, dari segi kesabaran suami kena lebih pada isteri, dari segi akhlak suami kena lebih, dari segi amalan suami kena lebih. Patutnya serba-serbi kena lebih daripada isteri dalam rumah tangga. Baru boleh jadi suami yang baik. Ni nak suruh isteri dengar cakap dia semayang pun malas. Tak, dia nasihat awak ni abang subuh pun tak semayang. Kena buah gitu dengan isteri tuan-tuan. Memang terkepil lah suami. Tak nak jadi ketua keluarga macam mana tak? Serba-serbi isteri lebih dari. Ya. Okey, tambahan pula suami dia ada kuasa talak. Bila suami yang ada kuasa talak, jadi situ Allah dah lebihkan suami pada isteri. Jadi kelebihan yang Allah bagi pada suami ni, dia kena jaga baik-baik. Itu adalah amanah. Tak, tapi ialah kita nakkan isteri taat pada kita. Isteri ni dia punya tanggungjawab paling utama, dia tak kena taat pada suami lah. Nak suruh isteri taat pada suami, bukan calon-calon suami. Kalau suami yang satu serba-serbi tak reti, serba-serbi lemah, serba-serbi kurang, macam mana nak suruh isteri taat pada suami? Semayang malas, ngaji tak reti, tak kerja malas, serba-serbi tak reti. Lepas tu dalam bab ketaatan suruh isteri taat pada dia. Taat macam mana? Tak. Benda ni para suami pun dia kena fikir. Nak isteri taat, dia kena lebih lah pada isteri dah. Bila-bila masa dia boleh menceritakan isterinya, dia pergi merasa terjejas maruahnya dengan isteri yang tidak sama taraf dengannya. Jadi suami ni dia bila bermasa dia boleh ceritakan isteri ya, dia kuasa dia besar saja. Maknanya kalau sama ada isteri dia tu orang kaya atau miskin, dia nak ceritakan dia masa boleh tak? Tak ada masalah. Tapi kita nak sebut perempuan yang kena kalau suami itu kaya, isteri miskin, dia tak ada masalah. Dia masa dia boleh tu lah. Tapi kalau isteri kaya, suami miskin, itu yang jadi masalah. Dia pun suami boleh ceraikan, ada kuasa talak pada isteri. Tapi kalau isteri yang nak menceraikan suami, di situlah isteri dia ada kuasa untuk memohon fasakh atau khul'u. Sebenarnya wanita tidak punya kuasa talak dan tidak boleh mengangkat martabat kerendahan suaminya. Isteri tak ada kuasa talak, jadi dia nak buat macam mana? Kalau dia nak mohon fasakh, kena ada sebab apa fasakh yang dia nak mohon.
Sementara dia tidak sekufu, okey, baru dia boleh memfasah. Sementara keluarganya juga tidak boleh mengangkat kerendahan itu melainkan dengan fasah. Dia yang boleh buat fasah ni sama ada si isteri itu sendiri ataupun wali. Kalau keluarga dia duduk belakang boleh lah. Kadang keluarga dia yang mengapi-api dah, bentuk curai, bentuk fasah, tak jadi masalah. Tak. Tetapi keputusan mesti di tangan si isteri ataupun di tangan wali ni ketiga. Kalau wali ramai, dia akan jadi masalah. Kalau wali adik-beradik lah, 5 orang adik-beradik lelaki, semua boleh jadi wali. Itu panjang sikit lah cerita lah. Kita kena panggil semua lah wali ke mahkamah. Setuju tak? Adik perempuan awak ni, kakak awak ni cerai. 3 orang cakap kami, 2 orang cakap kami setuju, 2 orang cakap kami tak setuju, seorang saya kecuali. Tentu pening untuk hakim lah. Macam nampak keputusan. Oleh yang demikian, wanita akan mempunyai hak fasah pada penggunaan perkahwinan atau akad itu dikira tidak sah. Itu pandangannya pandangan mazhab lain. Mazhab Syafi'i walaupun tak sekufu, walaupun taraf sosial dia terlalu jauh, tapi akad nikah itu sah. Apa hal selepas nikah, kalau tak puas hati bolehlah memohon fasah di mahkamah. Panjang lagi bab kafarah ni. Sesekali kuliah lagi. Okey, saya ingat sekali itu sajalah untuk hari ini, tuan. Belajar dia tak boleh banyak sangat. Kan pening. Okey, kalau ada apa soalan, tuan? Tak ada, kita tak ada apa-apa. Semoga apa yang kita baca nanti akan dapat menjadi panduan lah bagi kita dalam menjalani hidup kita sebagai seorang Muslim yang baik kena Allah SWT. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.